Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi kali ini. Dah lama kita tak ada Ustaz Betul. Inilah dia Puaka Special. Dan Puaka Special ni memang special sekali. Sebab selalunya kita pergi ke satu lokasi, kita ajak guest. Yes. Tapi sekarang ni kita ke tempat guest kita. Guest punya tempat. Tempat dia. Wow. Ada macam gini-gini. Mesti rumah dia besar, rumah banglo ke mana-mana tu kan. Taman-taman gelap. Betul. Ada lampu-lampu colok tu nampak belakang. Nampak? Nampak macam kat Malaysia, padahal kat Singapura ni. Kaya, mesti kaya. Masya Allah. Tamu kita ni special. Special sangat. Tapi sebelum kita tunjuk siapa kita punya tamu ni, jangan lupa subscribe channel Susu TVC. Macam mana Ustaz nak subscribe? Boleh langsung ke YouTube, type Susu TVC, like, share, komen, subscribe. Senang je. Sebab apa tak ada orang cakap, subscribe ni nak melanggan kat orang tu melanggan gitulah. Subscribe. Yes. Nak kena bayar tak? Tak bayar. Tak bayar. Free. All free. Free je. Okey. Wah, ada lagu-lagu sekali kat sini. Meriah betul rumah orang ni. Kan? Mesti ada parti tau. Suasana kampung. Suasana kampung. Okey, kat sini kita nak beritahu sekarang ni awak nampak pukul 9 kan? Tapi sebenarnya kita ni dah 12.30. Kita buat shooting ni 12.30. Okey. Wah, nampak ada muzik. Nanti saya telefon diorang semua matikan muzik Telefon kan lah. Tu suara dia dah keluar. Tu dia. Ini dia. Fatimah Mohsin dan Charlie. Apa khabar awak? Suzairi ke pakai boy? Mana? Ini bukan TV. Ini member lama kan? Boy, dah bertahun kau panggil aku nak interview ke tidak Kan? Malu lah. Sekarang tak malulah. Malulah juga, tapi kerana Suzairi kawan lama kan, jadi tak mula tolak. And then Suzairi pun kita jemput datang kat sini, dia pun tak tolak. Terima kasih lah. Ini bukanlah kawasan rumah aku yang sebesar ni. Saja yang nak buat propaganda. Itulah nanti ada orang banyak yang ketuk-ketuk pintu Ini is tempat kita berada ni sekarang ni, tempat Big Boss, Mark Krang. Okay. So kita jemput you all datang di Gallup Kranji Farm Resort. Our Mark Krang is located dekat Gallup Kranji Farm Resort, and also restoran kita 555 Halal Galore is at Gallup Kranji Farm Resort. Memanglah tempat ni jeng-jeng. Kita dekat 10 Neo Tiew Lane 2. Okey, yang bestnya kat sini, selain pada you ada makan-makan ni kan, ada aktiviti. Kalau you nak bawa anak-anak you all pun, you boleh main ATV kat sini di Mark Krang. Sebelah je. Dan tak lama lagi kat sebelah Mark Krang pula, kalau ada anak-anak nak tengok burung-burung, kan? Dia main burung. Nampak Ustaz pukul 12 kau syuting macam ini. Dia dah ke laut sikit. Tak apa, nanti saya panggil Boleh. Okay. Ada burung-burung kat sini, dan macam-macam lah. Jadi banyak-banyak aktiviti ada kat sini. So it's best you all datang ke sini, experience sendiri. So kita ada buat shooting. Kita pernah buat shooting video pasal kita pergi naik ATV malam-malam hari. You all punya Friday. Saya pandai je kasi nama Aku pun pandai tau kasi nama. Tak apa. Belum ada nama pun. Fright Night. Fright Ride Paradise. Bukan tu fried rice. Kau macam ingat lagi zaman dulu Okey, itu macam mana? Berapa crowd your plan adakan? Kita try to buat macam twice a month. That's the plan now. So sekarang so far alhamdulillah customer semua mana yang diorang nak try ni kan, dia memang kasih good feedback. Nice. Yang takut boleh datang siang hari. Main bukit-bukit sini. Betul. Kau yang berani malam. Baru ATV dengan dia punya seram dia. Yes. Paling berani kat tim poker, Syafiq. Dia paling banyak pekik. Mak! Kan? Okey. Kita akan teruskan dengan cerita. Yes. Kat belakang kita ni ada apa? Apa tu? Mana belakang tu? Belakang tu is Pets Crematorium. Dia bakar binatang yang dah mati lah. Yes. Kalau diorang ada pets diorang Chinese yang datang, diorang bakar diorang punya custom diorang macam gitu So far kita tak nampak lah kucing anjing berkeliaran ke apa, tak ada.
Have Tak ada so far. Tapi sebelum orang tak kenal nanti siapa duduk sebelah aku. Dah cakap? Belum cakap Belum cakap. Charlie. Ini suami saya lah. Okay, Nama dia Charlie. Dia big boss untuk Mark Crank dan also 555 Halal Gelor. Dia takut orang pegang-pegang kan nanti. Nanti cakap, apa ni siapa kamu? ni pula? Allah. Inilah suami. So kalau malam ni special kan, kalau mereka peluk-peluk, you all jangan jealous. Mantap takut Takut tak apa, terkejut. Tak ada Jarang-jarang lah. special ada couple kan. Okay, Charlie, ada cerita kat belakang? So far Pak sini time kita bukan cakap tak ada lah. Ada kan, tapi macam betul-betul dia keluar ke apa tu tak ada. Dia setakat campak-campak pasir. So macam kadang malam banyak member datang duduk kan, borak-borak kan. Kelakar lah kalau dah member dah duduk ni malam-malam, mesti cerita kelakar. Bila kita ketawa tu kadang ada orang tumpang ketawa. Tapi semua yang dengar, semua dengar. Tapi lain lah, dia ketawa dia lain sikit. Lepas tu dia diam. Nanti kalau dia nak kasih suspend, nanti dia campak pasir, dia main-main pasir lah. So most of us kita tahu lah tu dah dia lah kan, dia suka macam campak-campak pasir. Macam sekarang ngek-ngek tu semua burung. Yes. Dia ada time nanti kadang burung dia kecoh-kecoh kan, bunyi itik. Selalu bunyi burung, tapi kalau dah ada bunyi itik ni kan, yelah, so far semua tahu apa itik tu. Tapi animal farm tu bukan ada itik ke kat dalam? Dia ada turkey, ayam Belanda, ayam kan. Itik tak ada itik dia tak ada. Tapi bunyi itik. Tapi bunyi itik. So few of the guys pun dia cakap, alamak macam lain lah, dia suruh kita balik lah kan. Pasal the member ni kalau duduk kadang sampai 2 pagi, 3 pagi. Habis kalau macam ni dia dah suruh kita balik ke suruh kita continue? Ni dia belum kecoh lagi. Belum kecoh. Ni dia cakap apa, sambung cerita. Jangan, baru start. Kadang anjing, bunyi anjing kan. Dia punya anjing anti trip lah. Selalu dia punya anjing akan bising bila kalau ada orang jalan. Tapi malam macam ni tak ada orang jalan, nanti nasib lah kadang dia nak bising kan. So kita tahulah something is not right lah. Okay. Tapi kat sini pernah nampak tak selain daripada kacau-kacau? So far budak-budak Mat Crank yang mana diorang kerja malam kan, diorang nampak satu dua orang kan, sama tempat, lain location, different time. But pasal diorang cari makan apa kan. Ya, betul. Betul. Mau berani je lah. But so far so good. Diorang tak ada macam gangguan sampai ke rumah ke apa. Cuma diorang tahu apa ini tempat diorang apa. Kadang kita pun dengar adalah yang staff, our staff pun kita ada quarters kat sini untuk diorang tinggal. So kalau staff baru je mesti ada kak ada kena kacau je. Kita cakap kacau apa pasal apa, alah tak ada lah, mungkin kau takut, mungkin baru kan suasana kampung macam gini. Tak, rasa tak sedap gini. Tapi apa, kita selalu one of the staff kadang nanti dia solat apa semua cakap okey tak apa, mandi cuci muka. So I try not to hear, even kalau Charlie balik malam-malam, dia nanti kalau nak cerita, I cakap no, tak payah dengar. And because to me, kadang I datang sini, I drive seorang, balik seorang. He takes the bike, I have to drive kan. So sebab tu boy, bila kau suruh aku cerita-cerita, aku tak nak pasal ini penakut. Jadi nanti kalau cerita-cerita, ini tempat I cari makan kan, apa semua. But so far, Alhamdulillah, tiap kali I drive balik seorang, apa semua, okay, so far so good. Macam, then baru I tahu perasaan dia. Oh, ini agaknya orang tinggal rumah kampung pasal masuk dalam macam selalu dulu kita pernah ada staff, tapi dia tinggal kat JB. Dulu kita selalu stop dekat luar je. Lepas tu nanti kau balik macam mana? Tak apa kak, memang jalan. Pasal I tak berani nak masuk. Tapi bila I dah melalui bisnes macam dekat sini, habis memang ni tempat kita cari makan macam rumah kita juga kan. Tak takut lah. Jadi kalau kadang dia pukul berapa ke, sometimes at 10 PM I need to drive here. Okay.
So far, that's why I cakap jangan cerita-ceritakan I. Staff-staff cakap apa-apa pun I cakap jangan cerita-ceritakan I benda bukan-bukan. Pasal kalau kau cerita nanti aku badi, aku takut lagi problem. So usually make a habit lah, macam I selalu balik malam pukul 2 pagi, 3 pagi sampai rumah tak masuk lah straight. Keluar dulu kat rumah, isap rokok, relax dulu. Kan? Masuk lah. Kadang ada feel pasal bila keluar ni jalan dia kan Sunyi. Sunyi. At one time tu dia street light tu boleh blackout. Bukan blackout, I think dia orang budget lah. Dia Pandai. Pasal ni Singapura kan kita bayar kan. Dia boleh off street light tak? Dia off street light, I boleh sanggup tau buat live tengah drive. Kena ada kawan, teman. Dia imagine naik motor. So tu automatic lah, dia terus dah start main movie, dia duduk belakang, dia alamak meripik lah kadang-kadang kan. Cakap pasal motor, nanti Syafiq ni keluar naik motor. Ayo. Syafiq pernah juga agaknya Syafiq kat sana lah aku cerita juga. Boleh berbual kat situ boleh. Kenapa? Apa? Okay, tak apalah Syafiq, kau last. Tadi kau first kan? Jadi nanti kau last. Okay. No problem, Mak. Dekat no problem. Wow. Okay Ustaz, macam gini kalau macam Fatimah seorang ke sesiapa yang selalu kat rumah balik kerja seseorang, apa nasihat Ustaz untuk mereka diorang? Okay, firstly memang selalu nak macam mana pun kalau nak perlindungan adalah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pergi tempat-tempat, mungkin ada orang yang kadang-kadang dia akan bilang tumpang Datuk nenek apa ni semua kita lalu apa ni semua. Tak payah macam itu. Sebab kita khalifah di muka bumi ini. Jadi kita sebagai ketua, kita yang control everything. Boleh tak kalau macam saya cakap saya nak jalan Pak Lorong ni, Pak Hutan ni kan. Saya cakap terbalik pula. Saya cakap tepi Datuk nak jalan. Oh, itu bagus. Tu you khalifah. Tu confirm depan ada red carpet terus. Sikit dia ketahu kan? Datuk guna. Baru Cakap je gurau. kan dia bersuara. Datuk. Tu orang selalu cakap Datuk nenek tumpang jalan kan. Sekarang kita cakap kita Datuk pula. Datuk nak jalan ni tepi. Dia cakap pasal gini pun sama. Kalau kadang seram kan nak masuk toilet seorang-seorang. Sebelum masuk toilet aku tendang pintu tu dulu. Mak cakap kalau kasi bising tu diorang pun takut dia lari. Ya. True. Jadi ingat kalau takut drive hon aja. Kan Syafiq kau standby hon. Tadi hon rosak. Hon. Pasal banyak sangat horn. Habis kalau macam Fatimah dia tendang masuk toilet Tapi kalau kita seram best kita doa. Ya, of course lah. It's always best to doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Even paling simple sekali kata bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak ada apa-apa pun yang boleh kacau kita. Kalau memang kita yakin, kalau you baca the whole Quran tapi you tak yakin pun, doesn't work. Bila anak saya main tu ATV fried ride tu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tak habis-habis mulut dia. All the way Mak engkau, Datuk engkau. Begitu. Itu mak engkau. Dengan Aisyah Bismillah tak habis. Then the second punya is kita sebagai manusia wajar ada perasaan takut. It's okay to ada rasa takut. Tetapi kita cuba untuk kalau boleh tak tunjukkan. Walaupun dalam tu seram ke apa, jangan tunjukkan. Sebab apa? They feed on fear. Habis cerita. Kalau ada apa-apa, buat bodoh je. Jangan kasih attention langsung. Sebab dia kadang-kadang kacau kita, nak ambil kita punya perhatian, kita attention, daripada situ baru dia boleh kacau, communicate, rasuk dan lain-lainnya. So it's always to abaikan lah. Tak kisah. Walaupun kadang-kadang nampak daripada tepi ke apa, nampak buat bodoh je, jalan je. Kereta ke, motor ke, apa-apa. Anywhere. Senang. Kadang macam kita ni itu yang benda yang kita nampak ke apa. Kadang pasal berniaga dah macam tempat terbuka macam gini semua. Tapi ini husband and wife ni sentiasa rasa macam panas saja lah. Macam kadang tak pasal-pasal boleh marah, boleh itu. Ini ada macam kena-mengena dengan jin-jin ke sihir ke gitu Ya. First thing is always kita fikir positif dulu. Kadang-kadang it's just kita punya rasa penat, kita punya badan kita penat disebabkan kerja ataupun otak kita banyak fikir tentang bisnes, what's kita punya next plan, apa kita punya plan kita yang ahead, habis apa yang kita dah buat ni betul ke tak betul. All these thing kan boleh mengganggu kita punya ini. Jadi ketika adanya masalah sedikit boleh jadi masalah besar. That's yang positif punya lah. Tetapi saya tak menafikan kalau ada
sihir yang dapat memisahkan antara suami isteri ataupun tentang sihir yang dapat memisahkan antara keluarga antara satu yang lain. Ini memang ada, dipanggil sebagai sihir tafrik, iaitu sihir pemisah. Buktinya apa? Ada dalam surah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, 102. So itu ada ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada sihir yang dapat memisahkan antara suami isteri. Antara pertamanya, tandanya dia akan selalu bergaduh. Masalah kecil jadi masalah besar. Tak boleh tengok muka each other. Tapi bila salah satu pergi kerja ke jauh apa, nanti rasa rindu. Tapi bila dekat aja, tak boleh tengok muka dia, benci. Ada juga seperti itu. So it's always best to think positive dulu. Tapi kalau macam tak masuk akal kan, baru masuk ke situ. Danger juga. Ni tentu kita reki kat sini. Kita pasal reki dulu lah. Cakap pasal tadi apa tu, dia dengar-dengar ada cerita apa tu, bila salah satu customer bila jalan-jalan, you all buat ni kan, fried ride ni kan. Diorang ada nampak tak? Ada lah. Ada first team tu, dia nampak macam budak kecil. Oh ya. Lari. Tak ada siapa-siapa bawa budak kecil. Tak ada. Mana nak masuk budak sini, kita pun tak kasi. And then next team is different people. Pun same. Dia this young girl saw budak kecil lari. It's the same statement lah, tapi different people yang orang tak kenal each other. So we take note, but yalah, tempat dia kan, right? What you expect? Mana-mana diorang buat rumah hantu pun kadang-kadang ada extra. Kan? Betul tak? Bukan pasal ni benda jin apa, dia mana-mana kan. Jadi rezeki dia dapat lah, nampak. Pasal tak semua orang boleh nampak apa ni. Tapi staff ni memang berani lah, diorang tercorok sana. Betul. Diorang cerita? Gelap. Yes, diorang ada berbual juga bila diorang tengah pasang-pasang prop ni kan. And diorang nampak, but yes, diorang ignore. Pasal diorang tahu bila diorang kalau dah start terperanjat, this thing dah tahu ni, korang dah nampak kita apa. Macam Ustaz cakap lah, they need communication ke, they need to kacau lagi ke, make you more fear. But diorang very kering lah, tengok diorang perhati. Berani lah, perempuan pun berani. Tak tengok kalau marshal tu semua, the girl. Diorang berani lah. Kadang I tengok balik sampai malam-malam, berani. Syahri pun berani apa? But frankly speaking, it's like pasal kadang-kadang kita kalau duduk berkumpul, kadang kalau orang cakap, kakak, nampak kakak, ada yang mengarut lah apalah. But orang tengok dia dah nyaut. And so kalau apa, macam for me, bergaduh pernah nampak. Bergaduh ke? I don't know. I don't know. Dia Tapi Daniel ada ke? Tak, Daniel part sini, itu yang lagi satu platform. Okay, tak apa. So, bukan, my experience is I pernah nampak. It's like 3 meter away in my life. I time tu dalam 17, 17, 18 tengah prime. Dia sudah dah lari sampai ke sini. Anjing tadi. Oh, ada orang tu? Nampak tak? Bayang jalan. Betul ke? Kan? How you know orang? I nampak macam benda bergerak. Yelah, orang lah. Okay, Ustaz tadi cakap apa, kita ignore apa. Boleh tunjuk. Ignore. Tunjuk pula lagi. So, I nampak 3 meter away is like live lah kan, live. It's like I balik 2-3 pagi. Sama lah, balik berkumpul, merayap, balik rumah, makan, tengok TV. Masih nak tengok lagi kan TV. So, bila I piara kucing lah, my kucing selalu merayap luar. Dan one day that kucing macam nak masuk rumah. Macam bising lah dia ni kan. So, I buka pintu, kasi dia masuk. That is, saya nampak lah kan. Ni kakak. But, memang dia punya figure is very clear. Tapi muka dia memang I tak nampak, serius. Muka dia like macam mata kita rabun. Jadi figure nampak kasut tak? Tak lah, itu mau terajang dia kalau nampak kasut. Jadi nampak kata kasut terajang kan? Siapa-siapa yang datang fried ride, nampak kasut terajang. Maksudnya apa? Tadi kita cakap nampak kalau nampak kasut ke apa. Macam manusia kan. Yang itu part, satu yang kita nak kena lepas sampai kat bawah. Apa ni Suzairi yang semak kau punya muka. So, bila I nampak tu benda kan, it's like, dia punya rambut dia tu macam dia ikat. Dia tak rebang tau. Very neat lah. Then dia punya baju is putih.
putih. And dia bawa payung kertas. Oh. Dia bawa payung kertas. And dia tu bukan setakat dia diri. Dia floating, coming. Hoverboard. So bila I jam tu bukan pasal kena jam tau. I jam ni pasal curious. Ni apa ni? Betul ke tak betul? Ni ke hantu? Ni ke siapa ni kan? Sampai my kucing dah lari dalam tu, dia keluar lagi, dia langgar my kaki, kasih macam betul. Okay, then I tutup pintu. Okay, betul. Oh. So bila I terus macam takut lah kan, go to my mom punya bilik. Then my mom cakap, padan muka kau merayap lagi. Like she know. And she know. So I think from that onward, I bukan cakap apa lah, I percayalah jin ni memang ada lah, jin macam gini kan. So bila orang cakap tak percaya kakak, kau punya pasal lah kan. Aku dah nampak. That's why bila main-main gini bukan takut dah. Segan. Segan. Segan-segan dia pun nak buat juga. Means yang bila nampak yang dia kakak tu 3 meter tu, you stun lah. Stun. Like Kira macam like takut pun ada, curious pun ada. Pasal dia float. So from there I faham lah. Orang yang buat movie ni semua, diorang tahu ni benda floating. Memang diorang pernah nampak lah, that's why diorang buat ni movie kan, macam kan. Then I tahu lah, benda ni float lah. Dia tak jalan, dia tak lari, dia tak apa. Kalau nampak pakai boot tengah lari tu mau terajang. Okay. Tapi ni kita dah habis kan? Ada kru-kru ke kat belakang-belakang tak ada? Tak ada. Okay. Tak ada. Korang yang main-main kat sini, aku rembat. Okay, sini belakang ni memang ni kemah ni kadang-kadang budak-budak ni habis kerja nak kemas, nak apa. Okay, nak kemas. Oh, dia kemas lah. Tapi dia kemas selalu datang daripada sini. Okay. Dia sekarang dia dah I tak tahu. Maybe anjing luar ke. Ya, sebab tu dia dia tengah jalan lah. Dia ada biarkan lah. babi hutan ke. Okay. Apa tu? Tiba-tiba blank. Fokus je lari je. Fokus. Tak ada nak tanya. Haikal boleh ceritakan pasal yang itu, yang balik rumah. Okay. Kita kan reki kan kat sini kan. Nak tahu. Boy. Boy. Nak tahu. Aku tak suka orang mata tengok kiri kanan. Aku tak nampak ni tudung. Tak apa. So, kita reki. Bila reki kat sini, normal. I mean, tak apa-apa lah. Kita reki for fun kan. Memang tak ada prop lagi. Nak tahu macam mana jalan dia. Sebab nak tahu tempat-tempat road dia macam mana. So, lepas tu kita lepak kat depan Mud Crank punya tempat makan. Tempat tu kan. So, mungkin ni perasaan Haikal. Cakap bila tengah berbual, macam orang terpegang belakang dia. Lepas tu, baru yang ingat, buah kelapa ke jatuh kat zinc. Yes. Okey, buah kelapa ke jatuh kat zinc, kalau apa yang saya perhatikan kat sini, Mud Crank punya hat, panggil tu pokok kelapa sini. Ini dia punya hat dia, atap dia. Macam mana pokok kelapa punya buah boleh jatuh kat atas sini? Kalau pokok kelapa kat tepi sini jauh. Saya nampak jatuh. Dia angkat. Kan buah dekat dengan dia punya Mesti batang dia jatuh kan. pop gitu. Bawah, Berat. bukan Yes. atas. Jadi pasal lah. Marah nampak. Tak, korang main-main I don't know. Ada main-main tak? Tak main Pasal I bila naik ride tu buat aku siang-siang dah cakap korang aja aku tendang macam that kind of thing, you know. Okay. Kau jangan cari pasal Tak. Kita kat sini, bila kita buat puaka ni semua, kita tak ada nak cheap thrill. Ya. Ada orang cakap apa tau? Kau pakai sound effect Kita ada sound effect. Memang saya dah begitu awal-awal, dah beritahu tau budak-budak awal, apa-apa no sound effect, cheap thrill. Tak nak jadi macam orang yang suka buat. Okay. Tak, Dia punya sound effect aku je yang bising ni. Bukan yang belakang ni. Dah tak apa. Satu lagi yang cerita. Kan? Satu lagi cerita tu. Cerita mana? Yang ingat yang tempat Oxley Road, Oxley Building. Yang Oxley ni yang bulan puasa tu. Kita 2 orang. Itu bulan puasa. Itu je ceritakan Aku kadang benda-benda gini seseram kau boleh tak nak ingat. Pasal takut kan. So satu kali tu bulan puasa. So kita bila bulan puasa memang kadang kena kerja sampai 3-4 AM gitu. So dah nak balik, you bawa motor, I bawa kereta
No, kita bawa kereta. Kita isap rokok kat luar tu. Oh, yes. You isap rokok kat luar. Yang dekat kereta dia tak bawa motor. Kapak tu Kapak rem tu lah. Kapak yang third floor besar. So tengah diri, lagipun dekat situ windy dah malam-malam lagi berangin. So tengah diri tu tak ada berbual pasal hantu, tak ada cerita pasal hantu, tak ada apa. Tengah relax berbual. And then suddenly kita nampak burung. Besar gila daripada burung. Okay, pernah tengok cerita Maleficent? Before that, kita belum pernah tengok Maleficent tau. Because this one like 3-4 years ago Yeah. Sebelum tu kita belum tengok cerita Maleficent. Sekali bila kita nampak tu, ini macam muka dia macam owl pun ada dia punya itu. Tapi is so besar. Kau pernah pergi agaknya yang Osli aku punya kapak tu. Ada driveway two lane lah. Satu kereta up, satu down. So benda tu dia punya lebar macam covering that 2 lanes. Ya, besar. Dia bila kita dia glide gitu. Aku tegur dia. Aku terus cakap, besar ke apa dia ni? So bila dia besar kita macam tengok each other besar ke apa, dia terus pusing tengok kita. Pusing daripada kepala pusing tengok orang kita. Till now I'm so afraid of owl. Pasal there was once I pergi zoo ke tak tahu mana, Langkawi ke apa, ada shoot habis ada pergi tempat the birds apa. So satu muka burung hantu tu sama muka macam gitu, tapi it's really main-main ni semua kan. Kau Mesti ada orang main kan? Tak pasal kan dosa dah termaki, sorry. Cik pasal jangan kacau lah. Kau hajar tak apa-apa main-main Kau tengok ni korang tak buat kan, diorang yang korang hajar kan. Ni cari idea bukan? Bukan. Aku memang tak suka benda-benda nakal lah dia ni. Muka kau dah tak ada muka pocong tu. Naik ride tak ada apa-apa. Ni baru. Yalah. Main-main. Takut Ustaz, takut. Tapi tu kita macam cannot get over it tau. Dia punya besar tu, lepas tu dia toleh ni kat kita. Dia kepala dia toleh tau, tengok kan. So, and then kita punya seram satu macam. And then after that, bila tengok cerita Maleficent tu, baru kita boleh relate. Oh, maybe this thing exist lah. That's why they created. Betul-betul kepala dia macam kepala orang, tapi muka macam muka dia burung hantu tau. But the badan tu besar. Dia wingspan dia tu, dia from one end to one end. Dia macam dia gliding. After I tegur tu lah, bila cakap besar ke apa dia ni, itu yang dia terus toleh. Then from there baru ni. Tapi lepas tu dekat our building tu, kiri kanan ada building, dia glide masuk daripada besar tu, dia glide masuk tengah tu building. Wow. And that was our experience. So there was yang one ini is the year before lepas tu the year after tu pun bulan puasa gitu semua, kita dah lupa benda ni. Tak teringat tak apa, cuma kebetulan I tell my staff, Kes, go and take something from my car. Also like 3-4 AM gitu. Something from my car. Nak ambil I punya laptop ke apa benda lah. So dia pergi kereta, dia balik daripada and Cassidy that time still new with us. Kita belum pernah ceritakan dia pasal benda ni pun lah. So dia masuk balik, terus dia berpeluh dan pucat. Lepas tu dorang tanya dia, what's wrong? I don't know. Apa dia cakap? Dia nampak apa dia cakap? Big bad ke apa ke something. Dia macam cakap big bad apa gitu. And then terus cannot be lah. You pernah cerita dengan Cassidy tak? I keep on asking, have you ever told Cassidy? No. What? Dia muka dah berpeluh, dah pucat gitu. Lepas tu tanya kita what? Then kita cerita dengan dia yang kita nampak, and then the face, by then kita dah tahu Maleficent punya tu. Cakap, I'm not sure if it's like Maleficent or what, but I know it's like just like black bat. A big black bat was flying. Wow.
And dia bukan Melayu, dia bangsa lain kan. Dia bukan Melayu. Black pula nampak. Black bag. Tapi benda tu memang hitam. Hitam kelabu. Macam burung hantu yang ada burung hantu kan muka macam manusia tapi dia punya pelik tu, hidung, dia punya itu. That was my only experience, or maybe another experience is dekat KL. Ni pasal tak pernah nampak betul real life pocong ke apa tak. Tu baru belakang. Itu dah. So I was with my client. So dia cerita-cerita pasal dia punya ancestor. So client tu memang kerabat diraja lah. So dia nak jalan bawa kita jalan pergi istana nenek dia malam-malam. Tapi because the client likes to talk about cerita-cerita seram, aku dah lah penakut duduk belakang. And then I was in KL alone naik tinggal pun seorang dekat Majestic Hotel. Dan hotel tu orang cakap ada cerita, but I don't know, I've never experienced anything. Sekali ni customer cakap tak apa, kita pergi. So tempat tu jalan something ada minda apa tak tahu lah, lupa lah. So bila jalan situ malam-malam, saya cakap macam mana nak pergi istana malam-malam. Dia cakap istana tu pun tak ada orang tinggal lah, tapi dia nak tunjuk je nanti kalau maybe wedding they will be holding dia orang punya siap dari situ ke apa untuk pergi ni. So nak tunjuk je tempat tu. Dia cakap is near the city, all that. So bila pergi memang gate tertutup. Dah malam kan, dah after 12 tu. Habis ni one way kan, mati dead end. Dia cakap dead end lah, tapi yalah memang tak ada orang lah. Certain occasion aja baru ada orang, nanti semua helper will be there ke apa gitu. Then bila dia tengah drive tu, dia kena pusing because it's a dead end. Dia kena buat 3-point turn tau. Alamak, ni 3-point turn kiri kanan dah macam hutan. So dekat satu part dia dah 3-point turn, I punya side ni bila dia reverse gitu, sini ada pokok pisang, and betul-betul kat pokok pisang tu, and I'm seated at the back dengan mak mentua dia. On my side tu, I terus ternampak tu benda gula-gula berdiri gitu macam. So macam tak boleh visualize berapa tinggi pokok tu. I think macam yang pokok-pokok gini juga benda tu kat situ diri je. By the time nak 3-point turn tu bukan satu kali turn je tau, berkali-kali kan. Benda tu masih kat situ. Itu part terus problem. Memang nak selalu balik. pokok pisang kan? Ke memang sebab kita selalu cakap pokok pisang, so diorang pun macam main kita punya pemikiran, Can be. zoom. Can be. Kesian pokok pisang ke buah-buah. Apa dia? Kan? I sampai bawa balik pokok pisang pasal there's a job that I did. Customer tu apa benda yang dia set up situ kita boleh bawa balik. So unique. I saw this pokok pisang. Pontet aja kecil gini. Dia dengan my anak, kau bawa balik, mami bawa balik pokok pisang, bawa balik. You bawa balik pokok pisang tak apa. Bawa apa? Taklah, ni pokok pisang kecil lah. Pasal there's 3 of us doing the job that day. Myself, Mak Nang and my staff. So I bawa balik 3 ni to represent us. I nak try tanam kat rumah. Jadi macam mana. So my staff cakap ni nanti jantung dia colour pink. Interesting lah, pokok dia takkan grow. Jadi dah mengamuk-ngamuk. Kau tanam pokok pisang kat rumah. Habis saya cakap paling kalau dia nak ada hantu pun, hantu tu kenal. Kecil je. Pasal pokok dia gini macam siapa nak diri kat situ kan. Mesti kelakar punya. Kecil je. Habis dia cakap, oh yeah, like that so small can kick only lah. Cakap, wah. Kau nak tanam yang besar. Tapi usually diorang nampak pokok mana? Dia like to hang out. Of course. Dia macam pokok pisang ke. Kemudian ada kalau Indonesia, tak tahu kat Singapura ada tak pokok beringin. Adalah, banyak. Sebab beringin banyak. Ada pokok beringin apa semua. So all those yang very common punya ni. Ada pokok kabu-kabu. Tapi why tak tahu. Pokok kabu-kabu pun Dia tak ada. Pokok getah je tak berani lah. Melekat. Getah. Bodoh lah. Kadang-kadang getah yang selalu diorang suka gitu kan. Usually lah kita dengar cerita selalu Sama penuh juga. dari getah kan. Asal? Kena melekat Tapi lepas ni potong gaji ke apa yang staff-staff yang paling limpah barang ni? berani sangat diorang melampau.
Sabar dia, sabar. Lepas tu terus, siapa yang ni bagi? Pong. Jadi memang kelakar budak ni. Berani sangat. Tapi zinc ni I think macam diorang suka. Because last time Kampung-kampung. mak aku kan tinggal Tangkak kan dulu. So, Tinggal mana? Tangkak. Tangkar kat mana? JB yang atas sebelum Melaka. Melaka. Okey. Jadi macam kalau malam-malam tu tidur rumah mak, selalu mesti dengar orang jalan lah dekat zinc. Zinc. Tapi tak pernah fikir apa-apa lah. During that time mana ada phone nak tengok ni kan. So sebelum tidur taruh benda stuckkan kat telinga jadi tak dengar. So kalau dengar tu macam takut kan. So Ustaz macam mana kalau macam kat rumah orang-orang yang macam ada zinc balik kampung ke, kadang orang Singapura kan ada kampung rumah kat ni kan. So kalau tiba-tiba taruhlah kita tidur sikit terdengar gitu, apa yang kita nak kena buat? Ke kita buat bodoh je? Buat bodoh je. Baca-baca lah. Of course lah. Baca-baca. Sebelum tidur tu dah baca. Sebelum tidur. Baru buat bodoh. As I said, jangan kasih attention. Habis cerita. Okey, habis kalau baca-baca betul tak orang cakap kalau macam kita baca kursi yang 3 kali yang last tu kan, kat mana dia bunyi ke ataupun dia kerik-kerik ke, dia smiley laughing ke, kita terus dah baca kita tiup kat tempat mana yang boleh dengar. Dia memang tak ada dalam sunnah Nabi seperti itu. Tapi boleh saja try, tak ada masalah. Asalkan tak keluar daripada syariat Islam, okey. Bila dia cerita pasal yang kucing tu, last week lah kita minum. Yeah. Budak-budak ni kan panjat. Oh, masih terpanjat lagi ya? last week kita dengar bunyi kucing bising and all our cats, kita ada 5 kucing, semua dalam rumah. Okay. Kucing bising. So we thought one of our cat tu gangster, Bengal tu suka keluar rumah apa semua. Bising Bising all the way daripada pukul 4 lebih, 5 lebih. Because I got this phobia kan, pasal kucing tu lah. Bising. Right? So tengah tidur tu dia cakap gaduh kat kucing. So okay lah, I don't want to think about that part. Just pergi lah keluar rumah. Then at the backyard tu yang I saw yang kucing luar putih tu dia lari, dash. But nothing lah. Cuma tu fobia tu, fear tu masih ni macam. Mungkin dia bising-bising sebab sekarang kucing dengan kucing kan macam ni teritori aku. Yes. Mungkin. Melirik 1 jam lebih bising. Last kita tak boleh tu 6 berapa nak dekat subuh baru kita buka tu. We saw that white cat dash saja. So start macam gini, macam budak-budak Mad Crank ni, diorang balik malam, kadang lepas diorang buat kerja macam gini. Kadang bukan budak sini tau, bukan the staff tau. Kadang orang luar, dia jalan mana-mana, dia cakap ada benda ikut dia. Kan? Then it's like macam, how to avoid yang benda ni jangan ikut kita. Yes, boleh baca doa seperti biasa, which is paling mudah, ayat kursi 3 kul. Dan kalau ada air, ambil air sembahyang sekali. It's always the best. Yes. Sebelum InsyaAllah balik kita dalam keadaan suci tu, dalam keadaan bersih. Yang mana ketika orang tu ada dalam keadaan wuduk, Allah pun akan jaga dia. Jadi insyaAllah untuk kerasukan ke kena sampuk ke apa, very minimum chance. Habis kalau macam ikut ke apa. Kalau let's say macam diorang nampak kakak pada depan mata, diorang kalah lah, diorang means terus baca. Is it challenging diorang tak? Macam challenge those jin, macam budak-budak ni terus baca ayat kursi. Ada orang cakap bila kau baca ni macam kau ajak dia lah, kira nak fight gaduh lah. Kau cabar dia, dia lagi more wild lah. Okay, dia macam ni tau, dalam kaedah buku-buku ruqyah, mostly all buku ruqyah, bila jin-jin ni menjelma ke apa sahaja, it can be pocong, can be pontianak or whatever, diorang punya hukum dia sama dengan hukum manusia. Maknanya kalau kita pukul, kalau kita lempar, kena dia apa, dia akan rasa sakit sama seperti kita. Itu hukum dia. Dan ketika dia menjelma ke pontianak or whatever, dia akan ada pada condition yang paling lemah. Sebab they need that energy to form that thing. So bila dah form that thing, itu yang dia paling lemah sekali. So sebetulnya bila dah kat macam itu, kita yang lebih kuat. Sebab dia yang paling lemah. Baca ayat kursi dia takkan ganas you nak ambil batu kita. ke nak lempar, also can, tak ada masalah. Okay. So itu hukum dia. Dia akan hukum sama seperti manusia. Okey, balik kepada staff tadi Kalau taruhlah Fatimah dengan Charlie punya staff balik, Ustaz cakap ambil
duduk ke apa Duduk, gitu. yes. Habis kalau misalnya yang perempuan pula mungkin yang tengah red light, macam mana? Then baca-baca. Oh, okey, dalam hati. Yes. Kan tak ada masalah. No problem. Sebab diorang takut apa tahu, bila red light je, tak boleh baca apa-apa, tak boleh baca ayat apa-apa. Boleh kan? Boleh, Ah. dalam hati. Untuk perlindungan diri boleh. Tapi kalau you cakap, nak kena nak baca Yasin ke nak baca surah Al-Baqarah, tak boleh. Oh, okey. Yeah. So, Jadi untuk kalau perlindungan kadang diri, kita balik drive seorang, kalau kita rasa seram, lonely, just on ayat kursi ke, boleh on. Bukan makin- Lagi best kalau you baca, lagi bagus. Ikut baca. baca sekali. Tapi kalau untuk orang yang ada gangguan, ni banyak tau. Kadang-kadang ada orang ada gangguan, dia tahu dia ada gangguan, either saka ke ataupun memang dah lama kena sihir ke apa, tak settle-settle lagi. Bila drive, jangan buka ayat Al-Quran. Oh. Sebab bila you buka, takutnya orang yang ada gangguan, dia trigger. Bila dia trigger, dia kena sampuk 50-50. That's when you tak boleh control the car. Yes, terbabas ke apa semua. So kalau you tahu macam gitu, then you istighfar je. Istighfar sambil jalan, istighfar. Oh, jadi kalau kita macam ada gangguan, kita nak buka surah Al-Baqarah satu malam tu pun dangerous, is it? Ya, kalau boleh kena ada orang. Kalau memang you tahu yang you selalu kena sampuk. Correct. Tapi kalau you tak pernah kena sampuk, tak apa semua, cuma rasa seram ke apa, silakan buka. Macam kat YouTube ada ruqyah, kita nak dengar. Like, ni boleh trigger dia kan kalau kita tak ada orang yang pandai Yes, ke apa. true. Can trigger. Right. Boleh trigger ni benda kan. Cingkat tidur malam aku buka ruqyah. Paling kau kena. Si trigger. Aku kena ruqyah. Tapi kalau macam let's say lah dengan tak sengaja kita on konon nak rasa tak sedap ke apa, kita on. Boleh. Habis sekali orang tu macam terjadi ke apa kita nak buat? The very easy. Ramai orang bila nampak members ke apa, kena sampuk ke apa, ramai-ramai pin down. Nanti yang mana pegang tangan lah, pegang kaki lah apa. Actually very easy. It's either dua. Satu, you nak bangunkan dia. Bangun macam orang nak bangun tidur. Susari, bangun. Okay. Bangun. Dia akan sedar. Nombor dua, kalau you tak nak dia bangun, masih lagi nak merawat dia, suruh benda ni keluar ke apa gitu, then you nak suruh dia duduk ke, nak suruh dia baring, cakap pelan-pelan. Relax. Jangan paksa suruh duduk. Baring, jangan. Kau siapa? Apa yang ni? Jangan. Selalu gitu kat YouTube Nombor, kasih nombor. Boleh? Kasih nombor. Dah macam gini apa? Orang ada cari jin minta nombor, dia dah jin ni. 1515. Betul ke tidak? Sepak. Itu minggu lepas punya nombor. Kau jangan tipu. Allah. So, jadi suruh pelan-pelan, suruh dia duduk. Nak duduk, dia boleh duduk. So, tak payah nak paksa. Very easy. Oh, benda tu will not be stuck there forever lah. Macam cakap-cakap gini, okay, nanti sedap. Yes, so a while. Orang bila kena rasuk, maknanya jin masuk daripada dimension dorang, daripada alam dorang nak masuk kita punya alam, it takes a lot of energy. So sama macam kita hidup di darat dan ada makhluk yang hidup dalam air. Yes. Tapi sekarang pertanyaan saya, boleh tak kita masuk dalam air? Sekejap Lemas aja. lah. Sekejap Boleh kan? lah. Kita swimming, apa ni, scuba diving or whatever kan? Sekejap je. Sekejap je. Depends on kita punya lungs. Yes. So kalau untuk mereka, bila masuk dorang punya dimension, masuk kita punya dimension, pun same. Dorang pun ada dorang punya had masa. Limit lah. Depends on jin. Ada jin yang masuk badan, masuk ke dimension kita, boleh tahan 15 minit ataupun 10 minit. Ada yang setengah jam, ada yang 45 minit, ada yang 2 jam. Tapi if you ask me, half a day ataupun the whole day, tak. That's why selalu orang akan datang meracau Yes. macam Then lepas after that, maghrib. For a while. Siang Then hari after okey, that, normal. Keluar lagi, Dia dorang recuperate, balik lagi, dia then masuk after that, balik. come back Cuma dia again, dah ada gain tu energy. kira loophole lah untuk dia punya Yes, true. tunnel lah. Yang week dah keluar, lain pula masuk. Betul. So kalau you tak tahu apa nak buat, Tu baru panggil ustaz. nak panggil ustaz ke apa, ustaz belum datang apa semua, you tak tahu apa nak buat, you takut, buat bodoh. Biarkan. So yang nanti dia kadang akan kita sedar. tengok video-video tu exaggerate lah. Macam Mana YouTube konten konten lah. Takkan dia setiap kali dia pergi dia nampak hantu. Setiap kali dia pergi dia nampak hantu. Best pula dia punya ni. Kan? Satu lagi, kalau macam staff ni nak buat nanti nak buat fried ride ni, susah sebut Fried right. Fried ride. Wah, suruh diorang apply tu. Sapu-sapu. Spray-spray dah settle. Oh, sapu. Maksudnya produk.
Oh, yes. Mana diorang pakai, okey kau pakai ni semua. Betul. yes. Orang protection apa. Betul lah. And then lepas tu kita cakap kita boleh some area pasal bau bidara tu kalau rasa tempat yang ada macam keras sikit kita spray lebih sikit. Pasal bau ustaz punya tu sedap kan? Mana? Yang bila you spray UFR UFO. Aku dah ada satu. Tu UFR tu apa? Ustaz Fadli Baguslah. Rosli. Kita baru itu tahu Tahu. Kita dah lama dah kerja dah lama after UFR. Lepas tu dah setahun baru tahu. Ustaz Dia tu hari diorang tanya makna je aku straight away. Biasalah. Kalau putih dia UFO. Jadi kita boleh spray some area walaupun bau dia harum orang ingat macam bau itu padahal bau Darukia protection. Ini cuma untuk fun I don't think diorang buat ni untuk mencari pun. It's just for thrill seeker lah, orang yang suka. Excitement lah. Tapi best lah untuk I ni naik ATV ni bila time bukan gelap dah already pump up my adrenaline rush. Kadang kita kerja stress, anxiety lah apa. Main ni nari tak ada macam mood. Kadang kalau main lompat-lompat ada siapa dekat I semua kena splash. Nari tak ada baju aku tak interview ke apa nanti tak cantik kan. Tapi dulu baru buka tu ada buai-buai yang depan. Ada swing. So ramai orang datang kan. So got one time tu malam weekend orang dah kurang. Ada budak-budak ni group of paranormal datang. Diorang duduk orang corner. Then diorang suruh berbual. Bilang dengan one of my partner. Cakap sini keras apa semua kan. Sekali dia nampak swing tu tengah swinging. Tapi tak nampak full lah. Nampak dari atas ni tengah swing. Dia cakap tengok ada. So my partner pun macam apa ni Sekali dia pergi tengok Bangla tengah tidur lah. Alamak ada epik. Tu toit Alamak. Bangla tengah tidur pak tu swing ni kalau nama macam ya. Kau pergilah pergi tengok daripada jauh kau pergi scan. Pak mana kau scan last sekali orang minyak pun bukan. Tu Bangla cleaner tengah tidur tengah lepak pak swing. Suka buat takut je Kan itulah dia. Satu lagi pun ada apa cerita. Sekarang kalau boleh kita pun kat sini jagalah satu sama lain. Jangan nak kacau bisnes orang. Kalau contohnya kalau you nak niat nak buang barang ke nak apa ke, kau boleh jangan buang kat sekeliling ni. Ada tempat-tempat khusus yang mungkin you boleh buang. Tapi janganlah kacau tempat orang. Tu saja nak cakap. Tempat cari makan Betul. Penat kerja, penat berniaga. Maksudnya semua-semualah sesiapa semua Siapa. Yalah. Tak apa nak cerita sebagai Mak Andam punya seram-seram. Mak Andam. Boleh? Zahiri dah lama saya tanya tak ada cerita seram. Kan dari dulu suka ingat tak dulu telefon bila baru-baru sibuk Mana ambil gambar ada. nak bohong taruh ada benda putih lah kat belakang. Suka tak takutkan orang saya suka daripada and then dia background grafik apa kita yang si balol ni semua boleh dengar. Ingat dari studio kat bawah tu kau punya mulut lah yang studio A ke apa dan toilet ada another orang. Tu bukan kes. Tu betul lah tu orang Mediacorp lama tu memang kita banyak cerita memang semua orang pun dah tahu lah. Ini tapi cheap dari dulu tukang cari dia macam tukang cari pula. Tukang kacau. Tukang feed orang nanti gini. Pasti takut sendiri. Kau ingat tak? Kau tinggal blok lebih aku 1 lebih. Mesti cakap lah nombor tu. Tak perlu masih lah. tinggal. Nanti blip Aku masih ingat tau nombor blok. Jadi ada malam dah balik Mediacorp dah cerita-cerita hantu. So selalu kalau syuting cakap nanti boy kau balik sama aku. Aku tumpang kau. Tapi takkan pernah hantar kat blok dia. Daripada blok aku kau jalan sendiri Nampak? Berani nampak? Tu kan berani. Tu kena sabar. Kau sabar kan macam ajar. Marah tu jalan balik. Dia tak takut. Tapi boleh jalan luar tak jalan dekat belakang tu tak nak. Tu seram rumah lama tu. Tu sudah terang. So memang dari dulu Sisi Mak Andam ada? Kalau lama pasal dulu 20 lebih tahun bila aku zaman gemilang memang tak pernah takut benda ni. Because I think when I was I even talk to my husband to say budak-budak ni macam kita dulu tak pernah takut. 20s in your 20s, teens and 20s mana tahu takut. Dulu balik pukul berapa pun tak ada heran sana sini.
But makin kita tua tu makin kita more berhati-hati lah kan. So when I was young tu tak pernah takut. Mak selalu cakap apa, kau pergi pengantin make sure pasal dia tahu kita muda masih wild ke apa gini, make sure badan kau kena bersih, kau kena apa-apa buat ingat kena baca bismillah. Baca tu dulu setakat tahu bismillah je, bismillah. So I'm always very strong and apa buat pun macam tak adalah pendinding ke apa semua tak tahu kan, cuma tahu bismillah je gitu. So pernah dengar orang cerita ada tu ada ni semua. I thought ni semua makna-makna cakap macam the old people who will say. Tak pernah believe that is true. Until there was one time I ada pengantin tu, ni maybe 20 lebih tahun yang lalu tau. I remember they stay at Toa Payoh. Pengantin perempuan tu, dia ada 2 pengantin on that day. So 2 pengantin, 1 makdam lain, 1 I makdam dalam bilik. So dia lepas nikah daripada rumah dia punya side. So yang wedding dinner tu sebelah lelaki. I sikit lebih kurang macam itu. So both the girls have to siap from the guys side untuk pergi wedding dinner. Dulu wedding dinner kan dekat multipurpose hall apa semua. So dia ada pengantin from the other side yang bukan makeup tu. Dia datang aja terus meracau tak nak keluar daripada katil, bawa katil. Oh, sembunyi bawah katil? Bawa katil bilik tu. Then macam kita cakap taklah jangan gurau ke apa something like that. Habis we dengar bising-bising kat situ, pengantin I yang siap dah siap dekat yang itu bawa katil tak nak keluar. So tapi tu mak andam dia macam kakak-kakak sikit, maybe tahu baca ke apa, but still couldn't go out, you know. So my pengantin tu keluar untuk do the wedding dinner. Lepas kita dah turun, tak tahu apa diorang buat. And then almost to the end, the pengantin turun tapi macam lost lah, terkejut dengan I don't think the person can do much things all that. So it doesn't happen to my own pengantin, tapi yang pengantin dekat dalam bilik sebelah tu. Orang cakap the next day bila kita make upkan itu, I dengar dia cakap bila dia drive daripada Jurong tu nak pergi rumah lelaki Toa Payoh, nampak dia saw something at the pokok-pokok. Lamp post ke apa gitu, macam dia tiang lampu. Dia tegur something From then terus dia macam diam, balik bilik rumah tu dia terus sembunyi tak nak apa kat bawah situ. So Ustaz, apa nasihat untuk mak andam dan juga mempelai bila diorang nak adakan majlis perkahwinan macam ni? First thing is dia punya niat dia itself. So bila nak buat untuk mak andam, bila pergi kerja memang niatkan sebagai satu ibadah. Ketika kita niatkan sebagai satu ibadah, maka Allah akan jaga. Dan kalau meninggal pun dalam keadaan ibadah, syahid hukumnya. Kemudian kalau yang untuk pengantin pun sama, niatkan sebagai suatu sunnah Nabi SAW bila nak menikah tu. Jadi bukan sebabkan orang lain nikah, aku pun nak nikah, tak. Tapi kita ikut pada sunnah Nabi SAW. Bila kita niat seperti itu, insya-Allah Allah akan jaga. Dan kemudian kalau macam kes macam tadi tu, have to check the family, have to check juga untuk diri dia. So can be ada 2 perkara. Is either yang pertama, mungkin, wallahu alam, saya tak tahu, mungkin cek daripada mak bapak dia ataupun atuk neneknya, kemungkinan ada jin nasab, iaitu saka. Yang kedua, ataupun sihir tafrik, iaitu sihir untuk memisahkan, yang tadi surah Al-Baqarah 10 tu. So ketika nak bernikah tu, benda tu akan cuba untuk memisahkan. Sama juga dengan saka. Dia dah nikah tau untuk dinner. Another thing yang bila Ustaz cakap ini is something very very sad I ingat also this one like dah belasan, almost 20 years ago. Pengantin ni nak nikah and then I provide wedding services
dululah macam kita buat catering, kita buat decor, kita buat everything semua. So selalunya the week of the wedding, the family will come to finalize 100% everything, fitting baju apa semua. So hari Selasa tu kita ingat lagi pengantin perempuan datang dengan mak dia baik tau, macam besar hati sangat, anak pertama nak get married. I forgot dia tinggal mana, tapi I tahu rumah dia tingkat 2. So dan kita cakap dengan dia, okay, nanti hari Khamis kita dah akan hantar kursi meja, barang-barang dapur semua kita dah hantar apa semua. We will tell, dah bilang lah prosedur. So mak dia cakap, okay, nanti gini, music gini, apa semua, because kalau dulu kan bajet 1,000, 2,000. So mak pengantin yang banyak uruskan. So we get to communicate closely dengan mother apa semua. Then everything was fine. But on Thursday evening, lepas maghrib, we receive a call, mak pengantin tu meninggal. Allah. And kita terkejut pasal we saw the mother sihat, baik apa semua. So meninggal loh. And then we said, macam mana okay, tak apa kak, nanti apa nanti diorang pun tengah sebab ke apa ni. So on Friday tu pergi mak dia dikebumikan apa semua. And then I think my auntie came to represent untuk pergi Then bapak pengantin cakap, tak apalah, memang ni hajat mak pengantin untuk majlis macam gini apa semua. Please carry on. Tapi apa, hati-hati dia cakap. Because apparently Allah kita tak tahu, mak pengantin tu terlangkah something and dia meninggal disihir katanya lah. Saya pun during that time I was still young and I don't know. To me ajal aja apa ni semua. But itu very sad lah, macam the whole majlis have to go on macam biasa, music apa semua ada, apa semua, cuma nothing like party, tapi semua ada, cuma tengah make up tu pengantin nangis, I nangis, pengantin nangis, I nangis, tak tahu macam nak buat apa. Menangis all the way until dia keep on saying, tapi mak nak macam gini, mak nak macam gini, mak nak. Oh, I cannot. Macam sedih sangat. And then bila itu memang meremang lah, kita seram dengan makanan yang kita nak kena jaga apa semua. Tapi but I do remember the whole majlis, on the majlis day went very smoothly. And then after that we heard that kira memang ada yang taruh something. So mak dia is the first person to terlangkah. Jadi tak tahulah. Itulah kat sini senang cakap, kalau korang macam ada yang cemburu ataupun apa-apa, tengok orang apa tu sukses, you all cemburu, you all pergi buat, jadi dia jatuh. Yang bestnya korang kerja keras lah. Contoh taruhlah apanya? Okey. Contoh letaklah kalau macam saya buka bisnes, saya gah kat Singapura, habis ada yang cemburu, terus jatuhkan dia. Dah ikut style kita, jatuhkan. Kalau boleh jangan jatuhkan. You all nak buat sama, buat. Ataupun you all nak improvise, buat yang lebih baik, silakan. Kita kena ingat, you buat orang, tapi rezeki yang you dapat tu, macam mana? Contoh macam tadi, kalau orang tu meninggal, macam mana awak nak tanggung dosa-dosanya? Dan sekian rupa. Orang-orang apa? Orang-orang ni kan betul. Ustaz ni tengah busy dengan mic. Betul je. So orang-orang yang macam suka buat-buat ni, kadang budak-budak muda pun sekarang dah pandai buat-buat. Kadang macam cuba nak test macam gini, test Ustaz, power. apa, Betul. diorang bila buat macam gini ni, macam kita yang kalau dikena buat tu mati memang syahid lah. Of course. Kan dizalimi. Dizalimi Orang yang dizalimi, orang yang kadang dibunuh, orang dizalimi minta doa dengan ni semua Allah dia lagi tanggung dia tanggung lah semua. So mati meninggal dalam keadaan syahid. InsyaAllah syahid syurga insyaAllah. Tapi jauhkan lah. I think at the end of the day memang to me also apa, buat apa kita nak jala-jala dengan orang. Tiap orang yang lalui something tu, you nampak luaran dia semua cantik, indah, successful, rumah dia best gini. Tapi apa yang the person is going through, perit dia, tak boleh tidur malam, macam cakap pengalaman aja. Kan? You know, these are the things that apa, tak pernah, jangan ada rasa iri hati. I think
ikhlas saja. If you want to do something, do your best. Nothing comes easy. Semua orang kena work very hard to achieve what they want. Doesn't mean they work very hard akan dapat apa yang diingini. Kita nak perlu sabar lah. Allah akan kasih kita but don't know when, you know. Memang I selalu minta dijauhkan lah. Jangan ada sifat iri hati, cemburu. Macam kenapa orang tu nak tu, I nak lebih, no. Whatever yang kita buat ni is really untuk diri kita, untuk anak-anak kita, and also kita suka try to improve ourselves. Pasal over time macam masih buat benda sama, mesti kita nak buat benda lain, bukan kerana kita banyak duit. Because kerja pun kalau dah 10-20 tahun sama kerja, we get bored, you know. Kita improve, kita try to expand our horizon, buat macam-macam benda lain. Jadi untuk anak-anak muda yang cakap macam gini, jauhkan lah. Kadang dia bila dengar macam gini takut tahu. Jauhkan lah, betul. Jangan ada that kind of sifat lah. Betul. Kalau korang nak jadi macam Fatimah dengan Charlie, nak berjaya buat F&B ni semua, aktiviti macam ni, kalau boleh email macam mana, ajar boleh tak gini-gini, buat bisnes gini. Boleh. DM, sembang. Aku layan orang dekat DM. Lepas tu pula ada pula nak macam, saya nak jadi perukiah. Telefon Ustaz. Ustaz macam mana? Boleh. Ustaz Boleh. Senyum dia macam tak nak je. Dengar-dengar kan nak buka school kan. Buka school untuk saya. Sekolahkan saya. Boleh. Dah boleh ni pun. Memang kita nak launch pun. Best. Sekolah untuk belajar lah. Kita launch School of Ruqyah. Oh, wow. Jadi itu insyaAllah will be the first in Singapore. Macam mana konsep Harry Potter. Harry Potter ajar daripada budak-budak kecil. Sama. Kita pun ambil Ustaz budak-budak ada tempat? kecil. Dah ada tempat. Allah, tempat gini kan macam bagus, macam pesantren. Saya boleh kasih Ustaz one area. Dah ada. Dah ada Dah kat Woodlands Horizon. Okay. Tapi kalau nak yang lebih mencabar, yang macam ala-ala pesantren, macam Harry Potter, macam gini, mandi pergi. kita boleh lagi baru rasa dia punya. So kita start macam gitu. Macam aku tahu pesantren macam mana. Kita start macam gitu. So kita ajar dia dulu. Daripada awal, daripada pembacaan Al-Quran dan hafalan ayat-ayat tentang sihir, ayat tentang saka, ayat tentang ini semua. Dari situ train. Nanti besar sikit baru ajar tanda-tanda gangguan apa ni semua. Jadi kita akan buat generasi yang berikutnya. Setiap rumah tu ada perukiah masing-masing. Yang jaga family masing-masing. Ni apa dia ni? Dia boleh bersih. Bagus. Yang bagus. Apa yang bagus? Buka sekolah. Nampak? Cakap pasal Harry Potter, dah macam Harry Potter kan? Okey lah, gitu. Bestnya. Boy, kau punya reaction tak bagus tu, boy. Yang bestnya apa tau? Kau nak belajar pun, kita belajar daripada A sampai Z. Nak belajar ruqyah pun tak semalaman, bukan setahun. Kalau Ustaz belajar bertahun-tahun, nak A to Z lain. Depan belakang lagi. Jadi belajar betul-betul. Jangan setengah jalan. Sebab kita pun, kita pula. Kalau nak jadi perukiah, kalau saya nak jadi perukiah, saya make sure belajar daripada A sampai Z, depan belakang. Jadi saya jaga image perukiah. Takut nanti orang ni cakap, tak nak ambil perukiah lah. Rukiah buat apa? Sama je. Mesti ada silap dia kat mana-mana tu. Kan? Itu satu. Kadang kita pun tak boleh salahkan perukiah. Kita pun kena tengok diri kita sendiri macam mana. Kalau orang dah cakap, betulkan solat, betulkan gitu. Tapi kalau you all tak buat pun, kadang-kadang kita perlukan dua tangan untuk tepuk lah. Betul. Cakap orang putih Melayu sih. Pandai berbual. At the end of the day pun, bila kita dekat dengan Allah, kita tahu that dia yang rancang semua ni. I think our perception is different lah. Ada tak Charlie cerita yang paling seram sekali? Last lah. Boleh last ke macam mana? Last. So far tak adalah. Pak sini memang ada punya gangguan dia gitu-gitu je. Tapi pak sini live kampung dulu ke apa? Ada seram. Kampung tak ada. Dia mungkin berani lah. Jadi benda tu nanti maybe the next jauh. one, mak saya kan ada rumah yang kat Tangkak tu. Maybe try dari situ. Kan itu korang cakap boleh invite korang pergi ke mana-mana kan. Now borders dah buka. Kita try dekat Malaysia punya. Boleh. Pasal tu dulu memang mak banyak cerita lah. Macam memang yang kita nampak, dengar zing orang jalan lain, kerik lain. Orang jalan kat rumah tu. Tu sana banyak. Tu lagi my mom house yang kat kampung tu betul-betul kampung. Macam lepas tu tak ada orang. Wow. Okay.
Macam rusang lah. Lagipun COVID kan tu hari. 2 years plus 3 years mak aku belum balik lagi. Jadi maybe dare korang untuk pergi sana. Makin jauh kita pergi. Cabaran. Weh. Ha? Luar negara. Daripada Kalang ke Kranji, KK, sekarang ke Karak. Bukan Karak apa? Karak. Karak highway. Tangkak. Wah. Apa kenapa? Jauh. Tangkak. Makin jauh. Kita tengok macam mana. Nanti kita tanya Haikal. InsyaAllah. Kan? Kita kena stay sana. Tahun lagi pun kita ada plan Ustaz Betul. Kita akan nanti kita akan bagi tahu bila tiba masanya. Surprise. Yeah, surprise. So ada lagi cerita? Tak ada. Tak ada. Cuma macam nak balik nama. Kena ngantuk. Tak ada lah. Ni Kau apa? 1:30 pagi tau. Tengok time. Diorang tak percaya. Okay, last. 1:35. Okay, last. Ni bukan seseram. Cuma nak tanya je. Berapa hari yang lalu kita buat recce tu kan. Satu tempat yang mana you all tengah nak buat sound terpanyakkan orang ke apa gitu semua. Satu part tu bila terpusing. Memang pusing je. Pusing je. Tu saya punya apa? ATM tu. ATM lah pula. ATV. Dah Apa masuk nombor untuk kau balik ATM? tidur ni namanya. ATV tu terberhenti. Kan? Oh, yes. Lepas tu apa cakap? Memang tu tempat yang banyak my staff nampaklah kakak one of the tree tu. Jadi tepi tu ada yang pokok pisang tu. Sebelah depannya tempat lepas keluar daripada rumah tu nak keluar tu kan. So dia nampak memang kat situ memang dah 2-3 kali lah dia nampak kat situ. So bila marshal tu pergi attend dia, I cakap, alamak. Macam mana ni aku seorang kat depan ni kan, ni pokok pula tu. Tapi berani marshal tu ada dekat tu pokok pun yang dia keluar. Korang nampak kan yang ada Gula-gula. Kan? Imagine kau tarik tu sekali dah start kan. Habis your start kat ni kan. Sekali je pusing tiba-tiba dekat Macam mana ni mulut yang ini tak kena sampuk tau. Sorry. Tu perempuan tak boleh lah korang. Ada orang aku tengok maki hama macam-macam lah. Tapi mak-mak cakap kadang kalau takut dengan benda ni atau bukan takut kalau nampak benda ni maki diorang. Betul ke? Tak lah dosa lah. Kau merepek aku. Apa yang merepek? Nak cakap apa-apa Ambil kasut ke ambil batu ke. Reaction tak boleh, takut tertendang nasib baik tadi. Okay, last. Ada apa-apa soalan untuk Ustaz? Sebelum kita wrap. Okay, tanya. Saya nak pergi ke belakang sekejap. Okay. Boleh. Tanyalah Ustaz apa? Kau jangan main-main Taklah. benda. Tak ada nak main-main pun. Ini aku dah tak maki lah. Aku marah je. Ada soalan apa-apa? Tapi kalau macam Ustaz nampak seseorang tu, Ustaz boleh tahu yang orang tu ada gangguan ke apa ke? Tak ada lah Tu macam itu scan. Tak. Dia kalau dalam kaedah ruqyah syariah kan, scan tu macam mana? You duduk dengan baca Al-Quran. From there nanti akan ada gerakan-gerakan tertentu. Contohnya orang tu menangis ke, orang tu keep on burping ke, ataupun orang tu dah start tu jadi lain. Itu demi indication yang ada something yang dalam badan dia yang tak rasa tenang bila dengar bacaan Al-Quran. That's how you scan actually. Dia rasa macam malam aku nak scan kau lah. Tengok. Nak on lah. Nak scan. Dia macam gelisah. Rasa gelisah, tak sedap. Apa-apa dah tak payah takut, tegur je. Okay. Ada that time saya tengah baca Al-Quran kat one of saya patient. Dia terus tengah tutup mata, terus dia buka mata. Dia tunjuk saya, dia bilang diam. Dia macam baca je. Diam. Keluar. Dia suruh saya keluar. Saya tengok anak dia bilang tak apa, continue je. Okay, continue. Baca lah. Tak layan. So ada sampai that stage lah yang benda tu tak suka. Jadi kalau kita sendiri bila dengar bacaan Al-Quran kita rasa tak sedap, itu maknanya kita ada problem. There's something. Yes. Kan? Have to be tenang, relax. Kalau nak scan tu kan Fatimah, nanti kau upload ni Ghost Tube. Ghost Tube macam gini. Ghost Tube. Jadi kau nampak ni nampak orang kan? Tu orang. Betul? Kau jangan main-main Kan? Tu ada orang. So kau macam you rasa macam-macam ke macam kat belakang tu kita buat ginilah. Siap depan ada orang tidak. Ini macam Ghostbuster Pak ni dia mau cimang. Di situ kau tak check? Ada. Tanah gelap.
Okey, ini daripada tim puaka kita apa-apa nak kasih lah Fatimah. So sweet lah korang. Lepas tu terus Kita terima kasih ni banyak. ada apa-apa tak nak kasih? Ni dah kasih air semua dah tempat Yalah. ni daripada Home Hustle. Oh, wow. Ha Kecil mata tak nampak ah. Sama juga. Ni satu set untuk Charlie. Okay, thank you. Oh, wow, cantiknya. Thank you so much. Ada home master kat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dalam ini ada kita punya merch lah. Windbreaker. Oh, wow, nice. Windbreaker. Oh, Harap muat lah. wah, thank you. Ni boleh dia bawa naik motor lah Oi, ada motor Oh, Ya. mestilah, of course ada. Kalau tak ada aku bawa ATV balik. Dah pandai lah pakai kelakar. Baguslah Fatimah. Okey, terima kasih kepada Fatimah dan juga Charlie. Terima kasih banyak. Okay. Semoga semoga sukses dalam bisnes dan Amin, semoga amin, sukses amin. adakan Amin. ATV malam-malam Amin. Yes. ride tu. Kawan-kawan Berani yang je, daripada Support guys, puaka, support. puaka punya family, puaka punya friends, datanglah support. Yes. Maybe boleh ada lagi apa together dengan Apa tu? burung kakak tua. Dia kalau kadang nanti dia panggil kakak malam-malam, betul. alih-alih dia yang peliknya malam-malam tak ada orang, kakak. Tuan nampak kakak. Astagfirullahalazim, tahu lah. kakak nampak. Okey. Okey. Tapi terima kasih. Mudah-mudahan kita Sama-sama. dapat jumpa you all lagi. Maybe InsyaAllah. siapa-siapa InsyaAllah. yang suka Boleh. thrill apa kau panggil nama ni? Fried ride. Right. Fried ride bersama Ustaz Fadli dengan Suzairi, boleh kita arrange something Boleh. Masa bila tadi bila I do the ride tu, bila Ustaz Fadli kat depan, I memang rasa terjamin. I rasa terjamin sangat. Pasal confident level aku tak rasa takut sangat pasal apa-apa Ustaz Fadli ada. Aku nak potong aja pergi depan dia tapi tak apa, dia kat depan, dia tahan dulu. Yang kali Ustaz rimbat je bawa laju je. Tinggalkan je. Tinggalkan je. Dia mesti kelakar punya. Habis kau ada Charlie? Dia tak nak pergi dengan aku. Aku tak tahu dia berani ke tidak ni. Itu yang important. Pasal kadang ni tempat dia selalu kat sini all the time. Jadi mungkin dia tak nak pergi sangat pasal dia takut lah. Tak nak ingat-ingat balik lah. Tak nak ingat balik. Tak nak kacau dia. Habis tak nak kasi lepas tu buat gini. Apa-apa korang yang kacau dia. Kasihan tapi kita you kira initiator. Tak ada lah. Dia tahulah mastermind bos ni tau. tak buat apa-apa. Tak kacau. Terima kasih banyak tau. Sama-sama. Fadli, Thank you so much. Joy, Terima kasih. Kru, Haikal, Syafiq, semua. Terima Selamat kasih. Hari Raya. Okay. Maaf zahir batin semua. terima kasih. Alang-alang. Okey, kalau apa-apa pun kau nak tahu detail, korang semua boleh ikut IG Mat Crank. Follow dorang. Jadi kalau dorang buat detail apa-apa, information apa-apa semua, korang dapat juga tahu macam tu. Okey, dan bagi korang semua, korang nak beli merch, jangan lupa ke puakasg.com dan ikut kita punya channel. YouTube Susu TVC. Like, komen, share, subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng. Loceng. Ting tong. Assalamualaikum. Kan rumah orang kan Kira loceng dalam gitu kan. punya. Dalam punya. Okey, apanya? Yang apanya? Merayap. Okey. Kita ada satu lagi program. Betul. Selain daripada gatal nyamuk. Selain daripada bodoh ke pandai, kita pula ada kata orang tu semua ada bidang terjun. Bukan bidang terjun, apa? Kalau macam drama, nanti taruh drama ada scene 1, 2, 3. Dah tu je. Tapi ni kalau panggil Edit, scene edit. beranak, Scene ada beranak. 1A, 1B. Itu scene beranak. Kita pula ada program beranak. Terberanak sendiri pasal ni lah. Oh, dah tercetus idea. Dah tercetus idea. Merayap. Itu Ya, yang aku nak ajak merayap sampai ke tangkap Malaysia. Yes, kita ada program baru nama dia Merayap. Yes. Merayap ke mana? Tak tahulah kita merayap ke mana Betul. Mana-mana yang anda boleh suggest ke apa, kita boleh try merayap sana. Bini kasi merayap tak? Itu jadi masalah. Boleh ada reason. Saya nak buat program merayap. Kau nak merayap ni ke nak merayap itu? Tak apa. Okey, apa pun minta maaf kalau ada salah silap. Dan kita jumpa lagi di minggu hadapan dalam Puaka. InsyaAllah. Ingat, puaka tak kena usia. Bye-bye. Selamat malam. Bye.